Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama menghayati siaran di mana kita menghayati sejarah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan baginda dan juga para sahabat demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan kebaikan buat umat manusia seluruhnya. Siaran ini adalah merupakan bahagian yang kedua dari peristiwa Perang Mu'tah, iaitu satu peperangan yang mana ia berlaku pada tahun ke-8 Hijriah dan sebahagian yang ada yang meriwayatkan pula di penghujung tahun ke-7 Hijriah. Perang Mu'tah yang mana dalam siaran yang lalu telah pun sama-sama kita hayatinya sebab-sebab terjadinya peperangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, izinkan saya dalam siaran ataupun bahagian yang kedua ini kita menghayati urutan peristiwa sejarah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membuat persiapan Perang Mu'tah ini, baginda menyeru kaum muslimin untuk berperang. Dan sebab-sebabnya telah pun kita perkatakan. Dan seramai lebih kurang 3,000 tentera berikrar untuk menyertainya. Namun pada kali ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memimpin pasukan tentera muslimin. Sebaliknya baginda sallallahu alaihi wasallam melantik Zaid bin Al-Harithah. Zaid bin Al-Harithah yang pernah dianggap sebagai anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah berpesan Zaid memimpin pasukan tentera. Tapi sekiranya jika Zaid gugur, maka lantiklah Ja'far bin Abi Talib sebagai pemimpin. Namun jika sekiranya Ja'far pula gugur, maka pemimpin yang ketiga yang dipilih oleh Nabi adalah Abdullah ibnu Rawahah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin tertanya kepada kita, mengapa kalau dalam perang Badar sebelum ini, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, bahkan peperangan yang kecil seperti peperangan Bani Mustalik dan sebagainya, Nabi SAW yang memimpin pasukan tentera? Sama ada peperangan itu berlaku di Madinah sendiri seperti perang Khandaq ataupun di luar Madinah seperti perang Badar, perang Khaybar sebelum ini dan sebagainya. Mengapa pada kali ini Rasulullah SAW tidak memimpin tentera? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sinilah ingin kita hayati sunnah
baginda sallallahu alaihi wasallam yang baginda wariskan kepada kita, yang baginda ajarkan kepada kita. Dalam Islam, jika ada dua perkara yang perlu, kita seharusnya memilih mana satu yang lebih perlu, most important, berbanding dengan important. Memang kedua-duanya perlu. Tapi dalam nak memastikan mana satu yang kita pilih, mana satu yang kita bertindak, maka kita perlu memilih yang paling perlu berbanding dengan yang perlu. Ini umum. Contoh yang lumrahnya biasa kita ini. Contohnya sajalah. Kita dalam keadaan kita ini lapar, kita perlukan makan. Perlukan makan. Tapi dalam waktu yang sama kita betul punya lapar, tapi kita rasa nak terbuang air kucil, kata orang. Mana satu yang kita pilih dulu? Ada orang dia pilih buang air kucil dulu. Tapi kerana sudah tak tahan sangat, kata orang tu. Maaf cakap lah kan. Tapi ada orang dia kata tak apa, aku makan dulu, sikit dulu pun tak apa. Dah lapar betul ni, umpamanya. So balik kepada pertimbangan. Al-aham fal-muhim. Yang paling utama daripada yang utama. Ini yang dikatakan fiqh aulawiyat. Iaitu kefahaman kita dalam memilih dan bertindak. Mana satu yang lebih penting. Kembali kepada persoalan. Mengapa Nabi tidak memilih untuk memimpin pasukan tentera bagi perang Mu'tah ini? Apakah Nabi SAW sakit? Ternyata tidak. Walhamdulillah. Nabi kita sihat. Tapi ada di sana perkara-perkara yang lebih urgent, yang lebih penting, yang perlu Nabi dahulukan berbanding dengan pimpinan tentera. Sebab pimpinan tentera, Nabi tak pimpin, macam Nabi lantik Zaid bin Al-Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha. Boleh memimpin. Di Madinah ketika itu, iaitu dalam buat persiapan perang Mu'tah ini, Nabi SAW sedang menguruskan hal ehwal masyarakat Islam di Madinah sendiri. Isu-isu orang-orang, bukan setakat orang-orang Islam saja. Sejarah sendiri menunjukkan pada ketika itu, adanya perkara-perkara yang menyebabkan Nabi tidak pergi. Kalau boleh kita sebutkan sedikit, salah satu di antaranya adalah masalah yang dihadapi oleh umat ataupun masyarakat di Al-Madinah Al-Munawwarah pada ketika itu. Di mana pada ketika itu musim panas. Bulan Jamadil Awal. Musim panas. Dan kekurangan makan. Sedangkan ada di antara penduduk Madinah, termasuklah orang-orang Yahudi, yang menyorok makanan mereka. Tak nak jual. Tak nak jual. Jadi, ini satu masalah. Masalah masyarakat, masalah dalaman. Kita tidak boleh hanya memikirkan masalah luaran, sedangkan masalah dalaman kita ini tak kita atasi. Tak. Sebab itu dalam setiap negara, mesti ada kementerian luar negeri dengan kementerian dalam negeri. Mesti ada. Yang luar menguruskan hal-hal ihwal yang di luar. Yang dalam negeri pun menguruskan hal ihwal masyarakat. Jadi Nabi SAW nak menyelesaikan hal-hal ini. Termasuklah adanya penyakit yang
berjangkit. Tapi bukanlah penyakit macam taun ke apa ke, tidak. Terjangkit di Madinah. Jadi Nabi SAW, bayangkan kalau Nabi memimpin pasukan tentera, Nabi yang pergi, nanti akan ada orang kata, tengok Muhammad sengaja nak tinggalkan Madinah pasal takut penyakit. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hal tersebut berlaku. Ada. Contohnya sajalah, di antara sahabat yang Nabi tak izinkan pergi, dengan Nabi SAW memberi tugas kepadanya, Sayyidina Ali. Sebab itu Nabi sampai menyatakan Zaid bin Al-Harithah. Kalau Zaid gugur, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni abang Sayyidina Ali. Ja'far ada kelebihannya, Sayyidina Ali pun ada kelebihannya. Lalu kenapa Nabi tak melantik Sayyidina Ali yang pergi? Sayyidina Ali diarahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi ataupun ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga hal ehwal para wanita. Ini termasuklah isterinya sendiri yang diberitakan sedang sakit. Yang dimaksudkan adalah tak lain dan tidak bukan putri Rasulullah SAW. Dan juga macam disebutkan tadi, penyakit yang berjangkit, yang terkena kanak-kanak, orang-orang tua dan sebagainya. Jadi Nabi menugaskan Sayyidina Ali untuk hal tersebut. Jadi kita perhatikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW tidak berangkat lalu memilih sahabat untuk memimpin pasukan tentera. Bukan suka-suka. Kerana ada di sana masalah-masalah yang perlu baginda selesaikan. Termasuklah, kalau nak disenaraikan juga, onaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, yang sengaja menimbulkan, cari saja pasal, cari saja jalan untuk memecah belahkan kaum muslimin. Mereka dulu pernah, tahun ke-5 Hijriah, peristiwa apa? Peristiwa tuduhan palsu yang dilemparkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sepulangnya Nabi dan para sahabat daripada peperangan Bani Mustalik. Contoh saja. Jadi ada saja hal-hal tersebut. Mereka akan gunakan ataupun cari jalan. Untuk apa? Memecah belahkan perpaduan masyarakat Islam. Jadi ini pun satu bahaya. Nabi perlu present, perlu berada di Madinah untuk mengatasi. Walaupun tak dapat dinafikan, hal tersebut, usaha yang dibuat oleh orang-orang munafik ini akan berterusan. Ongoing kata orang. Tapi dalam waktu yang sama, ia tengok keperluannya. Jadi keperluannya agak urgent, agak penting sekali, maka itulah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita tidak berangkat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentera yang sebelum berangkat ini Nabi telah wasiatkan kepada mereka, berpesan kepada mereka, supaya bila sampai di daerah Mu'tah sana, ajaklah orang kepada Islam. Tentera muslimin, walaupun siap dengan pakaian tentera, siap dengan memegang dan memikul senjata, tapi yang paling asas adalah tentera muslimin adalah seorang da'i, seorang pendakwah. Maknanya dia tidak akan kedepankan sifat, jawatan, tugas tenteranya sebelum tugas dakwahnya. Jadi dakwah yang paling pertama. Sebab itu Nabi pesan, ajak orang-orang di sana kepada Islam. Dan jika sekiranya mereka menolak, kalau mereka menerima, dah tak ada cerita lah kan, mereka saudara kita dalam Islam. Tapi kalau sekiranya mereka menolak, dan penolakan itu menyebabkan peperangan tak dapat dielakkan, maka berperanglah dengan meminta pertolongan Allah.
So Nabi berpesan kepada tentera Islam. Nabi berpesan. Kalau kita ambil contoh dalam siaran di mana kita menghayati perang Khaybar, Nabi SAW tunggu, jangan serang dulu. Tengok bila azan subuh, dengar, kita perhatikan ada tak azan dilaungkan dan sebagainya. Bila mana nak menyerang, orang-orang Khaybar keluar dengan bawa cangkul untuk pergi ke ladang mereka bekerja. Cangkul bukan alat peperangan. Maka Nabi serahkan mereka yang nak pulang. Kalau nak berperang, kita dah kepung Khaybar. Kalau nak perang, keluarkan senjata, kita akan berperang. Tapi kalau mereka menyerah dan berdamai, maka itu adalah lebih utama. Kita lihat kesimpulannya adalah inilah murninya agama Islam. Bukan suka kepada peperangan. So sebab itu Nabi berpesan, bila sampai di sana, mungkin orang-orang ini mereka menentang, mereka berperang sebab mereka tak kenal apa itu Islam. Jadi perkenalkan dulu, ajak dulu. Ajak dulu. Sekiranya bila diajak, mereka nak tahu lebih lanjut tentang Islam, jangan terus perang. Duduk, ajarkan mereka, beri penerangan. Kemudian Nabi SAW menghantar tentera sampai ke perbatasan Madinah. Ialah baginda tak pergi, tapi baginda mengantar. Kita lihat seorang pemimpin kaum, bahkan pemimpin masyarakat, bahkan pemimpin negara pun, baginda bergerak. Bahkan dalam riwayat ada yang menyebutkan Nabi berjalan kaki, sedangkan Zaid bin Al-Harisah, ketua tentera tu, naik kuda. Zaid keberatan, minta, dia lah segan kan, tak sedap. Dia minta supaya Nabi yang naik kuda, biar dia jalan. Nabi kata tidak. Sama ada kau teruskan dan engkau tetap di atas kuda dan aku tetap berjalan. Aku tak akan sekali-kali naik ke atas kuda, menunggang kuda tu. Kemudian sebelum berpisah, Nabi SAW terlihat Abdullah ibn Rawahah, iaitu sahabat Rasulullah SAW yang bijak dalam menggunakan pantulan kata-kata syair yang bersemangat. Nabi melihatnya, ia menangis. Abdullah ibn Rawahah ketika itu pun sedang sakit. Malah punggungnya tu sedang bisul. Dan begitu juga dengan beberapa tempat di belakang badannya. Menanggung sakit. Jadi Nabi tanyalah, apa yang menyebabkan engkau sakit, wahai Abdullah ibn Rawahah? Mungkin kerana menangisnya kerana sakit ke? Menangisnya kerana nak berpisah dengan Nabi SAW dan sebagainya? Maka Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu secara berterus terang menyatakan bahawa ia menangis bukan takut mati. Ia menangis bukan kerana berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia menangis kerana takut sebab sakit yang ia hadapi sekarang ini akan membawa kematian belum sempat ia berperang. Tapi yang ia menangiskan adalah bila dia terkenangkan firman-firman Allah, keterangan-keterangan Nabi SAW, iaitu setiap orang akan diperlihatkan neraka. Dan dia paling khawatir adalah bila dilihatkan dalam neraka ni, maka dia merupakan ahlinya. Dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Dia tidak akan cuma diperlihatkan kemudian akan berpindah diperlihatkan, malah akan ditempatkan dalam syurga. Dia khawatir dia menjadi ahli neraka. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita perhatikan imannya para sahabat. Imannya para sahabat yang begitu mendalam sekali.
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam siaran yang akan datang kita akan selongkar pertempuran yang berlaku antara tentera Rom dan tentera muslimin dalam perang Mu'tah ini, yang mana akhirnya kita dapati bahawa tentera muslimin kehilangan para pemimpin tenteranya, Zaid bin Al-Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah ibn Rawahah. Dan ada beberapa peristiwa yang berlaku di Madinah, bahkan sekembalinya mereka daripada peperangan tersebut. InsyaAllah ini akan kita hayatinya dalam siaran bahagian yang ketiga Perang Mu'tah ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih di atas kesudian para jamaah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.